Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan isu banjir yang berlaku di Malaysia. Kumpulan kami terdiri pada 5 orang, iaitu saya, Afiq, Aiman, Dini, Mayu dan juga Nuaim. Okey, apa itu bencana banjir? Bencana banjir dimaksudkan atau merujuk kepada kejadian semula jadi yang melibatkan air bertakung yang berlebihan dan biasanya melibatkan kawasan yang luas. Banjir boleh disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk hujan lebat, sungai yang melimpah, air laut yang tinggi dan gabungan faktor-faktor ini. Bencana banjir sering memberi kesan serius kepada alam sekitar dan masyarakat, termasuk kehilangan harta benda, kehilangan nyawa manusia dan kerosakan infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman bin Basharuddin. Nombor matrik saya ialah 2022484056. So, saya akan menerangkan tentang punca-punca banjir. So, punca-punca banjir yang pertama ialah hujan lebat. Hujan lebat terutamanya dalam masa yang singkat boleh menyebabkan lopak cepat. Jika sistem perparitan tidak dapat mengendalikan jumlah air yang masuk, banjir boleh berlaku. So, macam kita tahu, longkang ataupun parit yang ada di Malaysia kan selalunya kecil-kecil. So, mostly bila hujan lebat ni air akan melimpah. So, dia akan menyebabkan banjir. So, punca-punca banjir yang kedua ialah pembalakan hutan dan perubahan tanah. Pembalakan hutan yang tidak terkawal atau perubahan penggunaan tanah yang tidak teratur boleh mengurangkan keupayaan tanah untuk menyerap air, meningkatkan risiko aliran permukaan dan menyebabkan banjir. So, untuk punca-punca banjir yang ketiga ialah aktiviti manusia. Pembangunan di kawasan yang terdedah kepada kawasan banjir tanpa mengambil kira pengurangan risiko seperti tambak atau laluan air yang mencukupi boleh meningkatkan risiko banjir. So, macam kita tahu, mostly orang akan bina rumah ataupun yang bangunan atau apapun, so dekat kawasan yang tak sepatutnya, so yang senang mudah kena bencana banjir ni. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dini Ashraf bin Muhammad Syarul. Nombor ID saya 2022882658. Saya akan terangkan tentang kesan-kesan banjir. Yang pertama, kesan banjir adalah kehilangan nyawa. Banjir sering menyebabkan kehilangan nyawa manusia dan haiwan. Contohnya, banjir kan air tu daripada mana-mana. Contohnya daripada longkang, loji, kumbahan. Dia akan menyebabkan penyakit kepada manusia lah. Kalau terminum ke, terkena ke, dari situ boleh menyebabkan penyakit yang membunuh. Kalau haiwan ni sama juga macam manusia, terkena penyakit ataupun orang kata kalau banjir ni air tinggi, orang tak pandai berenang, jadi boleh menyebabkan lemas lah. Okey, seterusnya orang ramai boleh mengalami kecederaan akibat arus air atau terkena objek bawaan banjir. Okey, apabila banjir ni kalau tinggi, maksudnya banjir yang dalam lah, orang kata yang kuat lah. Hujan lebat menyebabkan air tu naik lebih daripada paras buku lali, baras lutut lah, senang cerita, paras lutut. Dia akan membawa benda-benda yang kita tak jangka lah. Jadi boleh menyebabkan kecederaan. Seterusnya, kehilangan ekonomi. Infrastruktur seperti rumah, jambatan, jalan raya dan kemudahan lain boleh rosak ataupun musnah, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Okay, contohnya rumah tadi. Rumah tu kos untuk kita buat balik wiring ke apa, sebab dah terkena masuk air kan, jadi benda tu rosak. Jadi itu dah makan kos lah. Kereta, motor dan lain-lain lah boleh rosak. Jadi kerugian kepada pengguna kereta itulah tadi.
Next adalah kerugian harta benda peribadi dan perniagaan boleh termasuk kenderaan, peralatan dan bekalan barangan. Sebagai contoh tadi yang saya cakap tu, kereta rosak, tu makan kos lah. Kalau perniagaan ni barang-barang jualan akan rosak serta hanyut di bawah air. Jadi tu boleh menyebabkan kerugian ekonomi bagi peniaga. Okay, next adalah kesihatan awam. Air banjir yang tercemar boleh menyebabkan penyebaran penyakit seperti penyakit bawaan air dan bawaan vektor. Seperti yang tadi saya cakap pasal kehilangan nyawa tu, ni berkait dengan kesihatan awam ni. Jadi bila banjir, dia banyak virus yang dibawa. Kan orang sekarang kan suka main mandi-mandi air kalau banjir kan. Tu adalah salah satu punca manusia ni boleh terkena penyakit bawaan air lah. Next, kemampanan penjagaan kesihatan boleh terjejas dan penyakit berjangkit boleh meningkat. Okay, contohnya orang tu ada penyakit demam ke apa kan, jadi dia terbawa dengan ni. Contoh anjing tak sihat, anjing tu sakit, ada penyakit yang boleh membunuh menyebabkan penyakit kepada manusia. Jadi dah berjangkit kepada manusia tu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Mahyudin bin Mazlan, 2022611308. Saya akan membentangkan langkah mengatasi banjir. Dalam langkah mengatasi banjir, saya akan terangkan 3 poin. Itu poin yang pertama, pemantauan dan peringatan diri. Yang kedua, kempen kesedaran masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem pengaliran dan peparitan. Untuk poin yang pertama, pemantauan dan peringatan diri. Sistem pemantauan cuaca dan sungai yang efektif sangat penting untuk memberikan peringatan diri. Pusat peringatan diri harus memberikan informasi cepat dan ukuran kepada masyarakat terkait potensi banjir. Poin yang kedua, kempen kesedaran masyarakat. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen berkenaan bahaya banjir kepada masyarakat. Contohnya, kerajaan boleh melakukan kempen ini melalui media massa. Oleh itu, masyarakat akan lebih peka tentang bahayanya banjir jika diambil ringan tentang isu ini. Poin yang terakhir, iaitu meningkatkan sistem pengaliran dan peparitan. Pihak kerajaan boleh menaik taraf sistem peparitan dan saliran seperti memperluaskan dan mendalamkan saluran longkang di setiap kawasan bangunan dan jalan raya. Hal ini dapat mengurangkan risiko banjir kerana sistem saliran ini akan menyalakan lebihan air ke kawasan sungai atau laut. Okey, saya Muhammad Noaim bin Matarmidi, nombor matrik 2022426192. Okey, kat sini saya akan beri kesimpulan berdasarkan topik kumpulan saya. Okey, kesimpulan dia, banjir adalah fenomena semula jadi yang mempunyai kesan yang besar terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Secara sosial, banjir boleh menyebabkan kehilangan nyawa, mengalami kehilangan harta benda dan mengakibatkan orang ramai terpaksa berpindah. Di samping itu, sektor ekonomi tempatan juga sering dilanda kerosakan infrastruktur dan kemudahan serta kerugian dalam sektor pertanian. Punca utama banjir melibatkan faktor cuaca ekstrim, tanah tepu, air, penebangan hutan dan perubahan guna tanah yang tidak terkawal. Perubahan iklim juga memburukkan lagi keadaan ini dengan menjejaskan corak hujan dan suhu. Pengurangan banjir adalah kunci dalam menghadapi ancaman ini dengan pembinaan tapak, sistem saliran yang baik dan dasar penanaman hutan seperti penyelesaian yang dilaksanakan secara amnya. Di samping itu, peranan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kesedaran tentang risiko banjir serta kepentingan sistem amaran awal merupakan elemen penting dalam mengurangkan kesan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Oleh itu, pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan institusi antarabangsa amat diperlukan untuk mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan lebih berdaya tahan
terhadap risiko banjir. Sekian daripada saya, terima kasih.